أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan hari ini, dengan dan juga pada waktu petang ini. InsyaAllah hari ini kita akan bahaskan tentang tajuk ilmu. Ilmu ini ialah memang wajib atas semua orang. Dalam hadis Nabi SAW pernah berkata, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apakah maksudnya? Menuntut ilmu ialah wajib, ialah fardu bagi setiap kaum muslim dan juga muslimat. Muslim bagi muslimin ialah lelaki, muslimat ialah perempuan. Wajib. Kenapa? Kalau kita jahil, seperti mana dalam hadis Nabi SAW juga, innallaha la yaqbidu ilman tizaan yantazihu minal ibad walakin yaqbidu biqabdil ulama hatta qabidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam alima takhazan nas ru'usan juhala bighairi ilmin faftahu fasilu fadallu wa adallu. Riwayat Bukhari Muslim. Maksud dalam hadis ini ialah sesungguhnya Allah tidak akan menarik ilmu seseorang hamba melainkan matinya ulama, maka hilanglah ilmu. Bila mana matinya para alim ulama, maka hilanglah ilmu. Maka apakah akan jadi? Maka tinggallah orang-orang yang jahil, ru'usan juhalah. Orang-orang yang jahil. Apakah mereka membagi fatwa tanpa ada ilmu, bahkan mereka lagi sesat, lagi menyesatkan. Maka ilmu ini juga ialah satunya ialah untuk, kalau kita mendetakkan jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membuka jalan untuk apa? Untuk menuju ke syurga. Ini adalah hadis Nabi SAW. Dan juga ilmu ni juga ialah nur, cahaya. Cahaya. Kata ada satu imam, Al-Alamah Al-Qayyim pernah berkata, ialah ilmu itu, sesungguhnya ilmu ini ialah cahaya. Bila mana cahaya? Ialah kalau kita maksiat, maka ilmu itu akan disustuk. Bahawasanya ilmu ini ialah Allah bagi setiap hamba ialah untuk cahaya. Ilmu itu ialah cahaya. Maka bila ilmu itu ditutup dengan apa? Dengan maksiat. Itulah hari ini orang-orang yang hafiz Quran, mereka pergi enjoy, mereka pergi berfoya-foya. Kenapa? Ilmu sudah tertutup. Ilmu tertutup dengan apa? Dengan maksiat. Ini kata Al-Imam Qayyim, Al-Alamah Qayyim rahimahullah, kata macam itulah. Dan juga ada lagi satu imam berkata juga, siapa yang belajar ilmu agama dengan satu bab, dia lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Itu lebih baik. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujaddalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya apa? Artinya mengangkat Allah Ta'ala ialah apa? Allah angkat orang beriman darjatnya. Allah angkat orang yang berilmu ni, Allah angkat. Kata yang ni ialah surah Mujadalah ayat 11. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, bagi mereka itu berapa darajat
yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun seperti barang antara langit dan bumi. Masya Allah. Maka bila mana ilmu ni juga, bila mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apakah Sayyidina Ali kata, ialah barang siapa ada ia di dalam ilmu adalah syurga itu di dalam tuntutannya. Maksudnya kata Sayyidina Ali ini, kalau kita menuntut ilmu maka syurga ini akan buka luaslah pintunya. Dan juga barang siapa yang menuntut maksiat adalah neraka di dalam tuntutnya. Maka apa? Maka kalau kita ialah belajar maksiat, apakah membuat maksiat, bahawasanya ingatlah bahawasanya kita sedang menuntut neraka. Maka itulah kita kena ingat, kita ni ialah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka akan keluarlah fatwa-fatwa yang salah. Maka akan membalik-balikkan hadis. Maka itulah jadinya golongan-golongan Khawarij, golongan-golongan liberal, banyak golongan-golongan yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita tak ada ilmu, maka macam mana kita nak didik orang? Bila mana kita tak ada ilmu, maka kita akan apa? Kita akan kata saja, tapi tidaklah kita akan kata, tapi ialah kataan kita tu salah. Ilmu kita itu ialah salah. Kenapa? Kerana kita tidak belajar, tapi kita sudah pun mematikan tentang ilmu agama. Firman Allah ini, sabda Nabi SAW ini, tapi salah. Maka itulah bahayanya kita tak ada ilmu. Maka bila mana di luar sana, bila mana anak-anak yang malas nak belajar ilmu, maka ingatlah bahawasanya bila mana anak-anak itu malas nak belajar ilmu, maka itulah akan ditanya oleh Allah SWT. Ilmu yang paling penting dalam hidup, 3 ilmu. Pertama, tasawuf. Kedua, fiqh. Ketiga, tauhid. Itu paling penting dalam hidup ini. Bila mana hari ini kita tak ada ilmu, maka susahlah kita. Itulah jadinya golongan yang mentang hadis, golongan yang membawa ajaran sesat. Itulah kenapa? Kerana mereka belajar ilmu yang salah. Itu salah satunya. Maka kita ni sama lagi. Bila mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, pernah kata Sayyidina Ali kata, pernah orang tanya, ilmu lebih baik ke atau harta? Sayyidina Ali kata apa? Ilmu itu ialah warisnya para nabi, harta itu ialah warisnya Fir'aun, Qarun. Itu kenapa? Kerana ilmu ini ialah dia yang menahan kita. Dia yang bagi cahaya petunjuk. Allah Ta'ala bagi cahaya petunjuk kepada kita. Ilmu itu ialah cahaya. Bila mana ilmu itu tidak disertai dengan adab, maka ilmu itu sia-sialah saja. Bila mana ilmu itu tidak disertai dengan ibadat, maka ilmu itu sia-sialah saja. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernahlah ini. Maka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqih wahid mutawarri'u ashaddu ala syaitani
min alfi abidin mujtahidin jahilin wara. Dan sabda Nabi SAW, satu orang alim faqih yang memberati dengan wara' terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara'. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah berkata, tidurnya para alim ulama itu lebih afdal daripada ibadatnya orang jahil. Bila mana kita tengok para ulama tidur, bila mana kita tengok para ulama sedang berehat, kita ini yang jahil sedang ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya ulama itu lebih afdal tidurnya daripada kita yang jahil ini yang ibadat kepada Allah SWT. Maka itulah, kerana itulah dalam hadis Nabi SAW. Okey. Dan juga dalam hadis Nabi SAW juga dalam Nabi SAW juga ialah apa yang Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi kata apa? Aku bendahara ilmu, Ali pintunya ilmu. Ali pintunya ilmu. Maka itulah kita ini kenalah berilmu. Tak kisahlah sikit ataupun banyak, kita kena ambil ilmu. Kerana apa? Kerana dalam Nabi pun sudah bagi tahu kan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu ni ialah wajib bagi setiap orang muslim, wajib. Kita tak nak kena belajar ilmu. Tak boleh tak boleh apa terpaksa. Kalau kita masuk sekolah dengan malas, tetap kena buat apa supaya hati itu diterangi dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, akan jahillah kita tak akan tahu apa siapa itu Nabi Yunus Muhammad, dan juga apa itu hadis, dan juga dalil-dalil yang sepatutnya. Maka kita ini haruslah, bila mana jadi orang yang berilmu, harus ada adab. Bila mana di hari kiamat nanti, orang berilmu yang terlebih dahulu akan disiksa oleh Allah daripada orang kafir, daripada orang yang sembah berhala. Kenapa? Kerana kalau orang berilmu itu dia niat untuk membanggakan diri, contoh banggakan diri, maka dia dah terlebih dahulu disiksa. Allah tanya, apakah kamu buat di dunia? Orang berilmu kata, aku belajar ilmu kerana engkau, dan juga aku mengajar pun kerana engkau. Maka ingatlah, kita ini bila mana itulah Rasulullah kata apa? Allah kata engkau dusta. Malaikat kata apa pun, malaikat kata engkau dusta. Kenapa? Kerana engkau nak belajar, kerana engkau mengajar ilmu untuk orang kata engkau alim. Bila mana kita belajar ilmu ini untuk orang kata kita alim, untuk orang kata kita ni hebat, maka janganlah niat macam itu. Niatlah kenapa? Kerana untuk apa? Kerana untuk menjuangkan agama Allah, iaitu agama Islam. Maka haruslah kita haruslah kita meniatkan dan juga buat apa yang Allah suruh. Ialah salah satunya yang paling berat tanggungjawabnya ialah orang alim. Ilmu ini ialah seperti binatang buruan. Kata Imam Syafi'i, Masa Syafi'i kata ilmu ini ialah seperti binatang buruan. Dan juga ilmu ini juga, kalau kita belajar, kita tidak bawa buku dan juga bawa pen, pensil, maka ibarat kita pergi perang tanpa bawa pedang. Ibarat macam tu. Maka dan juga
ilmu ini juga ialah satu kita boleh percaya Allah itu 20 sifat. Allah itu 99 nama. Allah itu ialah wujud kidam baka mukhalafatuhu li hawadisi. Maka kalau kita ada ilmu, kita haruslah menggunakan ilmu itu sertai dengan adab. Tak boleh ilmu saja, tapi kita kenalah disertai dengan adab. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, pernah ditanya, apakah katanya? Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, "Hai Ali, ilmu afdal ke atau harta?" Ilmu afdal daripada harta. Maka kata, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusakai anbiya dan harta pusakai Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Ilmu ini ialah pusakai anbiya, ialah pusaka anbiya. Para nabi itu pun ada ilmu juga. Tapi ilmu mereka itu ialah datang daripada Allah Ta'ala melalui Jibril. Seperti Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yuna Muhammad pun seperti kita. Nabi Yuna Muhammad pun seperti Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam yang membawa ilmu. Allah bagi menyampaikan ilmu kepada Jibril alaihissalam, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Batu Allah pun, malaikat Jibril itu turun pergi ke Gua Hira untuk bagi Nabi Yuna Muhammad itu mukjizat. Itulah ilmu bagi Nabi Yuna Muhammad. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah ada ni, Nabi dia bagi ilmu ialah baca Al-Quran. Nabi dia bagi ilmu ialah baca surah Al-Alaq. Apakah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Jibril suruh Nabi Yuna Muhammad baca surah Khalaq, baca surah Iqra ini. Tapi Nabi Yuna Muhammad kata, aku tidak membaca sampai 3 kali. Maka sampai 3 kali itulah barulah maka kata bacalah dengan nama Tuhanmu yang membuat manusia dengan segumpal darah. Maka inilah kita, bila mana harta ini pun kita boleh ambil harta. Ilmu ini pun kita haruslah menerangi dia. Ialah dengan apa? Dengan adab. Kalau kita ada ilmu tapi dengan orang tua kita, ibaratkan musuh, maka ilmu itu akan hilanglah sebegitu saja. Banyak ilmukah mana kita ini? Tinggi manakah hafalan kita? Tinggi manakah hadis kita? Tinggi manakah tasawuf kita? Maka ingatlah, bila adab tak ada, maka ilmu itu hilang macam tu sahaja. Maka ingatlah wahai hamba Allah. Kalau kamu itu belajar, maka ingatlah haruslah ditambahi dengan adab, dengan akhlak Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ilmu ini pun ialah kita pun, kalau orang yang sudah berilmu tinggi, ialah dikarenakan ulama, para ulama pun ialah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata, barang siapa yang mencium tangan para ulama, dia ibarat mencium tanganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memuji para ulama, maksudnya barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama, maka dia ibarat berjabat tangan dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bila mana Sayyidina Ali pun pernah dikata, Sayyidina Ali kata ilmu itu afdal daripada dia. Kenapa hati ini boleh dicuri? Hendaklah
dipelihara akan dia daripada apa curi. Kita kena lindung duit kita, kita kena lindung rumah kita, kita kena lindung bisnes kita, kita kena lindung harta kita. Kerana apa? Kerana untuk tidak pencuri itu tidak ambil, maka itulah harta. Ilmu ini ialah apa? Dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Maksudnya apa? Pencuri pun takkan boleh ambil ilmu kita. Kalau kita ada ilmu dalam dada, macam mana kalau pencuri nak ambil? Maka itulah, maka harta ini lebih afdal daripada ilmu. Dan juga harta pun kena ada juga. Kalau kita tak ada harta, macam mana kita nak makan? Yang bagi yang dah kahwin, macam mana nak tampung kos anak-anak, kos isteri. Itulah. Maka harta ni pun akan ada juga. Allah tak ada katakan harta ni haram untuk orang, tak ada orang kata macam tu dalam Al-Quran. Tak ada dalilnya, tak ada ayatnya. Maka itulah sahaja pada waktu hari ini. InsyaAllah dengan hari inilah kita manfaatkanlah dengan majlis ilmu kita, majlis ilmu Al-Munawwarah ini. Maka itulah insya-Allah. Maka dengan hari ini bukanlah saya nak tegur ia dengan dua sana, tapi saya menegur diri saya juga. Maka insya-Allah dengan petang ini, insya-Allah kita belajar. Dan juga kita pun kena, kalau kita belajar, kita kena ada adabnya juga. Kita kena ada adabnya. Kalau kita jadi orang alim, kita kena ada adabnya. Bila mana kita tengok para ulama, mereka beradab dengan sungguh indah. Mereka berakhlak dengan sungguh indah. Kenapa? Kerana mereka menyertai adab dan juga ilmu. InsyaAllah itu saja hari ini. InsyaAllah kita sudah pun habis majlis ilmu kita. InsyaAllah kita tutupkan tasbih Al-Kifarah dan juga surah As-Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah itu saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.